الحمد لله القائل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى وصام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. Ikhwani muslimin, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan ingin memanjangkan pesanan ini kepada sidang Jumaat sekalian. Marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperlukan pengabdian diri kita kepadanya, dengan menjunjung tinggi segala titah perintahnya. Mudah-mudahan ia menjadikan kita insan yang berjaya di dunia dan akhirat. Ikhwanil muslimin rahimakumullah, manusia dianugerahkan dengan kesempurnaan anggota tubuh badan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu nikmat yang mempunyai nilai dan semestinya ia dipelihara dengan sebaiknya. Antaranya ialah dianugerahkan lidah di mana manusia boleh bercakap dan berbicara. Kadang-kadang dalam kewairahan kita lupa akan batas-batas agama serta dosa dan pahala, sehingga dengan lidah kita sanggup menjatuhkan dan mendedahkan keaiban seseorang, termasuk dalam melakukan fitnah. Sebagai seorang Islam yang takutkan Allah dan percaya dengan hari akhirat, kita hendaklah menjaga akhlak dan adab-adab kita ketika berkomunikasi. Ingatlah, walau apapun niat kita, ia tidak boleh menghalalkan cara. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asaa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in 'asaa an yakunna khairan minhun wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Artinya, wahai orang yang beriman, janganlah sesuatu puak merendah-rendahkan puak yang lain. Mungkin puak yang dijemuhkan itu lebih baik daripada mereka, dan janganlah pula kaum wanita ke atas kaum wanita yang lain. Mungkin puak yang dijemuhkan itu lebih baik daripada mereka, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan jangan kamu panggil-memanggil antara satu sama lain dengan gelaran yang buruk. Amatlah buruknya sebutan nama fasik sesudah ia beriman, dan sesiapa yang tidak bertaubat maka mereka orang yang zalim. Ingatlah bahawa dalam banyak-banyak anggota, lidahlah yang paling banyak kesalahan yang melibatkan sesama manusia. Kenapa lidah kita amat mudah untuk melakukan kesalahan dan mendatangkan dosa? Itulah persoalan yang perlu ditanya diri kita pada hari ini. Imam Al-Ghazali pernah berkata, menerusi lidah akan berlakulah pendustaan atau pembunuhan atau pembohongan, buruk sangka, permusuhan, fitnah, menjauh, mencegah, mengutuk, berkelingkah,
mengumpat, melaknat dan membicarakan sesuatu dalam keadaan kasar dan penuh dengan kesombongan. Selanjutnya Imam Al-Ghazali berkata, keimanan dan kekufuran seseorang tiada terang dan jelas selain dengan kesaksian lidah. Lidah mempunyai ketaatan yang besar dan mempunyai dosa besar pula. Anggota tubuh yang paling derhaka kepada manusia ialah lidah. Sesungguhnya lidah adalah perangkap syaitan yang paling jitu untuk menjerumuskan manusia. Daripada kata Imam Al-Ghazali itu jelas menunjukkan kepada kita besarnya peranan lidah dalam kehidupan manusia. Kerana lidah kita boleh masuk syurga, dan kerana lidah juga boleh mengumban kita ke neraka. Suatu hari seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW sambil berkata, Ya Rasulullah, sungguh si fulan itu terkenal banyak sembahyang, puasa dan sedekahnya, akan tetapi juga terkenal jahat lidahnya terhadap jiran tetangganya. Maka berkata Rasulullah SAW kepadanya, sesungguhnya ia termasuk ahli neraka. Kemudian lelaki itu berkata lagi, kalau si fulan yang satu lagi terkenal sedikit sembahyang, puasa dan sedekahnya, akan tetapi ia tidak perlu menyakiti tetangganya. Maka Rasulullah SAW berkata, sungguh ia termasuk ahli syurga. Riwayat Muslim. Kisah dalam hadis ini memberi pengajaran tentang bahayanya lidah yang boleh menjerumuskan kita ke dalam neraka. Ingatlah, walaupun seseorang itu ahli ibadah, banyak salat dan puasa, akan tetapi apabila ia tidak mampu menjaga lidahnya dari memfitnah, berbohong, mencaci maki, pasti rosaklah amalannya. Fikirkanlah, bolehkah seseorang itu dianggap sebagai seorang Islam, apalagi seorang ilmuwan atau pemimpin, jika fitnah, umpatan dan caci maki menjadi mainan di bibir? Ikhwanil muslimin rahimakumullah, percaya untuk hidup dalam suasana yang tenteram, aman dan damai, hendaklah diawasi lidah, kerana melalui lidah tutur kata akan menjadi lebih benar, beradab dan bahasanya lebih bersopan. Sikap tidak menjaga lidah bukan sahaja menimbulkan kemarahan orang yang mendengarnya, malah menimbulkan kesan buruk kepada hubungan sesama manusia. Oleh itu, gunakanlah lidah kita untuk berkata sesuatu yang baik dan benar, serta tidak sia-sia. Jika tidak, lebih baik kita berdiam sahaja, kerana itu lebih memberi manfaat daripada kita berkata perkara yang boleh mendatangkan dosa. Sesungguhnya orang beriman tidak bercakap perkara yang sia-sia dan tiada berfaedah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, siapa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhirat, maka adalah ia berkata yang baik atau ia diam. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam kecanggihan sistem komunikasi hari ini, seorang Islam masih lagi terikat dengan prinsip-prinsip akhlak yang telah ditetap oleh Islam. Antaranya ialah pertama, janganlah berkomunikasi dengan cara merendahkan dan mencaci maki orang lain, kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui siapa yang lebih baik antara kita. Kedua, jangan mendedahkan keaiban seseorang atau menyebarkan keburukan seseorang atas alasan demi kebenaran, kerana perkara ini tidak dianjurkan oleh agama. Malah Allah Subhanahu wa Ta'ala menempelak golongan yang suka mendedahkan orang lain. Sabda Rasulullah SAW,
la yasturu 'abdun 'abdan fid dunya illa satarahu Allah yaumal qiyamah. Maksudnya tidak menutup seseorang akan keaiban orang lain, melainkan Allah akan menutup keaibannya pada hari kiamat. Rawahu Muslim. Ketika jangan menggelar seseorang dengan gelaran yang buruk, terutama sesama umat Islam, kerana ianya boleh mendatangkan dosa dan membawa kepada kefasikan. Keempat, jauhilah dari berprasangka buruk, kerana ianya mendatangkan dosa. Seandainya sesuatu berita itu sampai kepada kita, maka dari yang disemak terlebih dahulu tentang kesahihannya. Jangan kita menjadi ejen penyebar fitnah dan berita palsu kepada masyarakat. Kelima, jangan kita mengintip dan mencari kesalahan orang lain. Ingatlah bahawa Islam mencegah kemungkaran seiring dengan suruhan melakukan kebaikan. Dan keenam, menjaga lidah dan tutur bicara kita agar tidak mendatangkan kemarahan orang lain. Ikhwani muslimin rahimakumullah. Mengakhiri khutbah pada minggu ini, saya ingin berpesan bahawa kehidupan kita dalam berteraskan nilai-nilai akhlak dan nilai budaya yang bertamadun. Ingatlah segala amalan kita akan diperhitungkan dan semuanya terserah kepada neraca keadilan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Elakkan daripada terjerumus ke dalam dosa, termasuk melemparkan tuduhan, menyebarkan fitnah, prasangka buruk serta bercakap bohong. Ingatlah, nilai dunia tidak lebih seperti sebelah kepok nyamuk. Kekuatan dunia tak lebih daripada sarang laba-laba. Kampung akhirat jual yang kekal selama-lamanya. Mari sama-sama kita merenung firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Bermaksud maka sesiapa berbuat kebaikan seberat zarrah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya, dan sesiapa berbuat kejahatan seberat zarrah, nescaya akan dilihatnya dalam surat amalannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد Majid. Ya Allah, ampunilah dosa
kesalahan kami semua dan dosa kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kedua ibu bapa kami, limpahkanlah kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan kepada mereka dalam kehidupan dunia dan lebih-lebih lagi di hari akhirat. Ya Allah, berikan taufik dan hidayah-Mu kepada kami semua, kepada pemimpin-pemimpin Islam di negara kami dan di negara-negara umat Islam amnya. Ya Allah, tunaikanlah hasrat dan hajat kami untuk menjadi insan yang seimbang dan cemerlang yang berjaya di dunia dan di akhirat. Berikanlah kami kekuatan, kesehatan dan ketaatan yang tidak berbelah hati kepada-Mu. Permudahkan segala urusan kami. Limpahkanlah kami rezeki yang Kau ridhai. Limpahkan kedamaian, keamanan, keharmonian dan kemakmuran dengan rahmat-Mu kepada negeri dan negara kami dan kepada semua umat Islam di seluruh dunia amnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ayyid bi tawfiqika mudabbir hadhihi al-wilayah wa mushayyidaha 'abdaka al-hadis li syari'atik malikan sultan al-awliya al-mulk Sultan Muhammad kelima, Sultan dan Jadi Ketua Negeri Kelantan dari Naib. Semoga Allah pelihara Tuan Pulin Sultan Ismail Fitra dunia dan di akhirat dari segala bala bencana dan golongan mereka yang zalim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.